Kemudian timbul satu surat. Kononnya PN ada hantar 118 SD kepada Yang di-Pertuan Agong hari ini. Hari ini 118 SD pagi tadi telah datang ke di-Pertuan Agong. Surat daripada PN tau. Mengatakan PN sekarang ini ada 118 serah daripada Agong. PN jumpa Agong dengan 118 SD, berita palsu. Pejabat Ketua Pembangkang. Pejabat Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tular yang mendakwa Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong PN bersama-sama dengan akuan bersumpah mereka. Ini berita palsu. Okey. Daripada 120 jadi 118. Sebab raja di London tu kata bahawa daripada 120 tu 2 orang tarik diri. Bila kita teliti senarai tu, rupanya ada nama Dr. Taufik sendiri, Dr. Taufik Johari, anak speaker. Lim Guan Eng pun ada. Mana pula datang nama dia? Pelik kita. So tuan-tuan, saya nak cerita apa sebenarnya SD ni? Siapa sebenarnya, golongan mana, dan kenapa mereka tiba-tiba cerita pasal SD? Baik. Dan sebelum kita cerita pasal itu, rupanya Sanusi pun sudah pick up. Sanusi dakwa SD sudah cukup, tunggu hari sahaja. Datuk Seri Sanusi mendakwa Perikatan Malaysia sudah mempunyai jumlah SD yang cukup untuk menumbang ke Kerajaan Perpaduan. Menteri Besar Kedah bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci termasuk jumlah SD yang diperoleh. Cukup, sudah, tunggu hari saja, katanya. Boleh berkata demikian mengulas dakwaan SD untuk menjatuhkan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam media melaporkan Ketua Pembangkang menafikan, ini semalam kan cerita, menafikan kononnya Yang di-Pertuan Agong memberi pekenan kepada 118 ahli parlimen. Baik. Bersatu kata tak ada SD. Bersatu kata tak ada, SD tu palsu. PAS kata ada. TUN kata ada. Bukan TUN, Saitro-Tun kata ada. Jadi apa yang kita boleh conclude dekat sini, tuan-tuan? Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Apa yang kita boleh nampak dekat sini? Dia sebenarnya macam saya kata itu. Saya nampak, lepas saya fikir sehari ni kan, semalam saya fikir, hari ni saya fikir, kenapa yang keluar cerita SD ni, tuan-tuan, datang daripada Saitro-Tun. Bila saya cek Saitro PN Bersatu, Saitro Bersatu pun tak carry cerita SD 120 ni. Hamzah Zainuddin, Saitro dia orang, Ratu Naga ke, siapa 2-3 orang Saitro dia orang, saya nampak dia orang tak carry pun cerita 120 SD ni. Yang carry Saitro-Tun. Bila saya teliti balik, rupa-rupanya dia orang sudah dapat maklumat bahawa kroni Tun dan anak Tun sedang dan sudah pun disiasat oleh SPRM. Tuan-tuan perasan tak? Cerita kerajaan nak tumbang hari Jumaat tu jatuh hari yang hampir sama pada bangunan Ilham disita. Dan jatuh pada hari yang sama bekas PM disiasat SPRM. Bekas PM disiasat SPRM. Dan dalam laporan tersebut, bukan setakat bekas PM, anak-anaknya juga dikatakan disiasat oleh SPRM. Saya baca balik berita tersebut. Ni minggu lepas punya berita. SPRM panggil bekas Perdana Menteri Ketua Sulit minggu ini. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan sesulinya dipercayai akan dipanggil SPRM dalam minggu ini. Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan sedang disiasat kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Satu sumber mendedahkan kepada utusan Malaysia, siasatan dijalankan juga terhadap kekayaan dimiliki ahli keluarga pemimpin tertinggi berkenaan, termasuk anak-anak dan isterinya. Sumber berkata penaung kepada sebuah syarikat yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu itu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID-19. Okey, yang ni mungkin bukan bukan Tun Mahathir.
Namun begitu, dekat bawah ni, dalam perkembangan berasingan, yang tu tadi kita cerita 2 PM sama ada Muhyiddin ataupun Ismail Sabri. Sumber berkata SPM juga telah menjalankan kesiasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tinggi disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan gergasi petroleum negara kerugian lebih 500 bilion sehingga 1979. Kenapa tujuan dia orang ni nak dalam kes ini keluar? Cerita ni tak blow up, tuan-tuan, tak meletup. Cerita ni tak meletup. Tiba-tiba yang meletup cerita apa? Cerita 120 SD tu. 120 SD tu meletup. Cerita ni tak meletup. Dan siapa yang kenal Mahathir, dia tahu kelebihan Mahathir adalah dia pandai media diversion. Saya bagi contoh, peristiwa Memali tahun 80-an. Untuk apa, tuan-tuan? Pada masa itu dia ada konflik dengan timbalan dia, Tun Musa Hitam. Pada masa itu dia ada konflik dengan Musa Hitam. Dia pergi ke luar negara, Musa Hitam buat keputusan, akhirnya Musa Hitam yang jadi kambing hitam dalam kes Memali. Sedangkan orang lebih suka Musa Hitam daripada Mahathir pada masa itu. In fact, bapak saya ada buku, ditajuk buku tu adalah 2M. 2M lah, 2M. Saya tengok lebih kurang 2M. Tulisan Syed Hussein Alatas. M tu Mahathir dan Musa. Orang lebih prefer Tan Sri Musa, sekarang ni Tun kot, daripada Mahathir pada waktu itu. Itu diversion. Saya banyak, kalau nak cerita diversion banyak. Ini cerita contoh. So bagaimana dia berjaya gunakan media, gunakan peluang, gunakan apa orang kata peristiwa untuk nak divertkan isu. Dan saya perasan, dan saya tahu di kalangan Saitro PN, Tun punya tim dan juga Bersatu punya tim, dia orang gaduh sekarang ni. Dia orang duk bergaduh sekarang ni. Masing-masing duk kutuk diri masing-masing. Masing-masing duk tunjuk mereka yang terpaling. Tapi tak apalah. Itu hal masing-masing internal dia orang lah kan. Dan yang menariknya, bila 120 AD. So, apa kaitan Raja Petra? Tuan-tuan, Raja Petra ni dibayar. Dia ni mercenaries. Dia dah pergi negara luar. Apa dia nak risau? Siapa bayar aku? Aku ceritalah. Aku sembang lah apa sekalipun. Negara kita boleh buat apa? Dia dekat London, dekat UK. Dia nak cakap apa sekalipun, negara kita tak boleh buat apa, tuan-tuan. Kita tak boleh ambil tindakan pada dia. So bila dia tunjuk, kan, percanggahan dakwaan 120 SD. Pemerhati politik berada dalam keadaan berjaga-jaga setelah seorang penulis blog mendakwa pembangkang memperoleh 120 SD. Pengarah pilihan raya Muhammad Sanusi juga kata sudah cukup. Bagaimanapun semakan terhadap dakwaan Raja Petra dan dokumen yang pegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan. Apa yang ditunjukkan oleh Raja Petra? Dalam video yang disiarkan pada hari Jumaat, Raja Petra mengangkat 3 keping kertas. 3 keping kertas yang ini diangkat. 2 keping kertas pertama didakwa sebahagian daripada senarai 5 muka surat ahli parlimen yang telah menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Saya rasa ni kot. Yang ni, betul. Yang inilah dua-dua tu lah. Perhatian lebih teliti pada kedua-dua muka surat itu menunjukkan ia adalah senarai semua 222 ahli parlimen. Betul. So ada semua senarai 22. Terdapat 6 ruang, iaitu kawasan pilihan raya, nama, parti gabungan, setuju atau tolak. Di bawah 2 jalur terakhir, pilihan ahli parlimen dinyatakan dengan menyalahkan sama ada setuju atau tolak, berwarna putih, manakala jalur yang satu lagi dikelabukan. So dekat situ dia tulis UMNO 11 orang yang sign SD, MCA 2, MSC 1 total 14, Muda 1, Warisan 3, GPS 23, JRS 6, Sabah 1, Sabah 2, Bebas Sabah 2, PBM 1 total 37, so PN 72 total 123. 5 ahli bersatu yang hianat akan ikut. Sementara itu keping kertas ketiga mengandungi jumlah penyokong SD dinyatakan. Nah berapa jumlah dia? Menurut kertas ketiga yang ditunjukkan Raja Petra, 14 daripada UMNO macam saya sebut tadi. Senarai yang dikatakan itu mendakwa Muda, GPS, macam saya sebut je. Selanjutnya senarai itu mendakwa 3 daripada 5 ahli parlimen akan menyokong. Total 123. Fine. Siapa sebenarnya yang berpaling tadah? Alright. Walaupun keseluruhan senarai 123 ahli parlimen telah menandatangani SD tidak tersedia, terdapat gambaran dia 2 helai pertama yang ditunjukkan oleh Raja Petra. Ini gambaran ini. Gambaran ini nampak. Dia bila ditunjuk tu nampak. So kita boleh pause dan kita boleh tengok. Senarai di sebelah kiri skrin adalah untuk Perlis, Kedah, Terengganu
dan senarai untuk Pulau Pinang. Bagaimanapun, ia tidak menunjukkan sebarang perubahan dalam sokongan masing-masing. Sementara itu, di sebelah kanan, skrin sebelah kanan lebih sukar dibaca tetapi dipercayai menunjukkan sebahagian Johor dan serta Sabah. Daripada senarai itu, sekurang-kurangnya seorang ahli Parlimen BN Johor didakwa menyokong pertukaran kerajaan mengikut senarai yang ditunjukkan. Walau bagaimanapun, lebih ketara bagi ahli Parlimen Sabah. Ketiga-tiga ahli Parlimen warisan yang partinya berkod warna ungu disenaraikan sebagai menolak SD. Warisan dikatakan menolak, bercanggah dengan jumlah yang ditunjukkan oleh Raja Petra, iaitu dia kata warisan ada 3. Tapi dalam senarai dia kata warisan menolak. So yang mana satu? Warisan terima ke warisan tolak? Tiada seorang pun daripada ahli warisan yang menarik balik sokongan kepada kerajaan paduan, kata ahli Parlimen Kota Belud, Munirah Majlis kepada Majlis Malaysia Kini. Sementara itu, senarai itu menunjukkan ada 6 ahli Parlimen GRS serta 2 ahli Parlimen BN Sabah didakwa menyokong langkah itu. Itu termasuk daripada ahli Parlimen BN yang tidak senarai dalam pengiraan Raja Petra. Malaysia Kini cuba mendapatkan maklumat daripada mereka yang terlibat. Ketika dihubungi Presiden PBM dan ahli Parlimen Tunggal Larry Seng, dia tidak pernah didekati untuk mendandatangani sebarang SD. Sebab dekat sini dia kata PBM ada satu, Larry Seng ada satu. PBM ni parti saya lupa nama PBM, Parti Bangsa Malaysia. Larry Seng orang Sarawak. Dulu dengan saya. Dia kata tak ada orang datang minta sign SD dengan dia. Bagaimana Sabah? Pencegahan dalam dokumen Raja Petra mengesahkan dakwaan ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Adam bahawa warisan dan JRS tidak akan menyertai langkah politik yang dispekulasikan. Bagaimana dengan GPS? Premier Sarawak mengatakan bahawa ini semua adalah masa. Kan? Dia kata, GPS kata ini adalah semua buang masa. Tak, isunya tuan-tuan, saya macam ni. Raja Petra ni, saya dah tahu dia menipu. Kan? Saya dah tahu lama dia menipu. Saya dah tahu dia menipu. Dah orang sampai anxiety. Sebenarnya bukan cerita tu. Kita kena fokus dengan Tun Mahathir dan anak-anak dia ni. Kena siasat ni. Tu Raja Petra kita tahu dia memang penipu. Muka pun muka penipu. Yang korang bijak pandai ni boleh percaya pada dia. Tu kenapa? Kan? Okay. Dan yang kedua, Sanusi cakap macam tu Sanusi tu pun dapat daripada Raja Petra. Kenapa? Saya kata tadi, ada 2 tim. Satu bersatu. Satu tim Mahathir. Bersama dengan Mahathir tu bersatu ke PAS. So PAS faham apa yang Saitro Tun nak bawa. So dia pun carry naratif yang sama. Faham tak? Sanusi ni propagandis. Dia macam saya juga propagandis. So dia carry apa yang Raja Petra bawa untuk nak lindungi berita tone yang kita cerita tu. So lepas ni tumbang lagi kerajaan ke Is? Macam ni lah tuan-tuan. Tumbang ke tak tumbang ke, saya macam ni lah. Jadi kerajaan ke, jadi pembangkang ke, saya macam ni lah. Inilah saya. Itulah tuan-tuan. Kita tak risau. Memang rakyat akan sedih. Memang rakyat akan merana negara akan menderita. Kita faham. Kalau tumbang rakyat akan menderita, masa tu pastikan tuan-tuan ada dengan saya. Kita hentam kau lunyaikan geng-geng pengkhianat ni. Boleh tuan-tuan? Setuju tak?